tetapi Allah ngoyak dengan Tuhan banyak cerita yo. Dia tak aja semaya. Apabila orang tanya, oh Tuhan ke Maha Penyayang, Allahu Akbar. Khoyalan tu kuat, amalan nak ke syurga tak ada, amalan ke neraka penuh. Tetapi khoyalan dengan Tuhan, oh Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Penyayang. Nampak yang hamba tutup aurat tak tutup aurat lagu ni. Takut mati Islam, takut mati tutup aurat. Oh, kecek lagu ni. Sesungguhnya akal yang sempurna. Sekarang kita duk kecek mengenai kelebihan yang ada pada Nabi. Sama ada kelebihan itu berada di tubuh Nabi itu sendiri. Di tubuh Nabi secara zahir itu ada kelebihan. Dan juga akal Nabi, benda yang terkandung di dalam tubuh Nabi itu. Makrifat dia, iman dia, akhlak dia, banyak benda. Bererti Rasulullah ni lebih belaka. Zahir dia pun lebih, batin dia pun lebih. Sebab itulah orang-orang sufi, ada orang lihat suatu benda ingat ke Tuhan. Tengok ke pokok ingat ke Tuhan, tengok ke bangunan ingat ke Tuhan, tengok ke goni ingat ke Tuhan. Maka tak ada lah benda yang paling yang menyebabkan kita ingat ke Tuhan, tengok ke Nabi. Oh tak ada. Benda lain kita boleh ingat Nabi, kita boleh ingat Allah. Benda lain kita boleh nampak keindahan Allah. Benda lain kita boleh nampak kehebatan Allah. Maka di Nabi, tempat yang paling sempurna manusia nak kenal Allah, mesti kena tengok Nabi dia. Maka sahabat-sahabat dapat melihat keindahan Allah, dapat melihat kehebatan Allah melalui cermin Nabi dia. Nah, maka cermin inilah yang paling sempurna sekali yang digunakan oleh ulama-ulama untuk mengetahui Tuhan dia. Cermin Nabi lah yang paling indah sekali untuk kita gunakan bercermin untuk mengenal Allah. Tengok benda lain ke boleh tengok Allah, boleh ingat Allah, maka tengok Nabi lah yang paling molek sekali. Kesempurnaan itu berada di Nabi. Zahir dia pun sempurna, akhlak dia pun sempurna. Ada orang tak cakap bersyarah, tak cakap berkecek, tak dengar. Tetapi apabila melihat Nabi, ikut kata pula apa? Dia nampak Allah Ta'ala di Nabi dia, di akhlak dia, di tubuh dia, nampak kehebatan Allah Ta'ala. Maka sebab itulah Nabi itu menjadi wasilah yang paling besar bagi kita untuk mengingati Allah. Tak adalah kita nak ingat melalui lain, mungkin tidak sempurna. Kalau kita tengok Allah Ta'ala melalui seorang guru, kita tengok guru kita, mungkin guru kita ada hak tidak sempurna, maka tak nampak Allah Ta'ala pada ketika itu. Tetapi kalau kita tengok Allah melalui Nabi, gilah tengok pukul berapa. Pukul 3 malam pun nampak lagi Tuhan duduk situ. Bukan kata Nabi itu Tuhan, tapi nampak keindahan dia, nampak watak akhlak dia, sifat-sifat kenabian itu ada, sifat-sifat ketuhanan itu ada. Dalam hadis kata, bersifatlah kamu dengan sifat Tuhan. Apa maksud sifat Tuhan? Penyayang, pemurah, sabar, pengampun, pemaaf. Tu sifat-sifat Allah Ta'ala yang kita kena contohi. Di mana kau paling sempurna? Hamba nak tengok contoh-contoh ni, sifat-sifat Tuhan ni, maka tengoklah di Nabi kita. Berapa banyak orang semata-mata tengok Nabi saja, tak payah keceh. Katanya Abdullah bin Salam, apabila Rasulullah sampai ke kota Madinah, maka orang berkerumun dengan Nabi. Maka dia duk dengar cerita lama dah, kata Nabi Muhammad ni orang setara mana gak? Hebat setara mana gak? Maka apabila dia pergi tengok saja, Nabi tak kecek gapo. Oh, ni ke? Hok kata Nabi Muhammad. Oh, pakai jodoh. Pakai jodoh betul sungguh dia Nabi. Tak ada kecek gapo-gapo. Maka itulah yang Nabi nak suruh kita buat. Tak perlu berkecek. Tunjuk ke akhlak kita.
Tunjuk ke Muhammadi kita. Tunjuk ke Tuhan kepada orang yang tak nampak Tuhan sampai sekarang ni. Ada orang tak nampak kemuliaan Tuhan, kehebatan, kebaikan Tuhan. Tunjuk ke kebaikan Tuhan melalui tangan kita. Tunjuk ke keindahan Tuhan melalui akhlak kita. Tunjuk hal tu. Kecek tak perlu. Berapa banyak orang kecek sedaknya dengar. Tengok tu Allahu Rabbi. Batal hamba. Tak jadi apa. Ada orang kecek tak sedak. Tak sedak lah manalah. Tetapi apabila tengok dia, Allah teringat ke Tuhan dia. Nak zikir, nak apa dia. Berapa banyak kita tengok guru-guru kita, dia kecek tak pandai, tak petoh. Rasa lah kita banyak ilmu pada dia. Tetapi, gi jumpa dia saja, dia tak payah kecek. Kita tengok dia jadi nak zikir Nak zikir. Dia tak suruh zikir pun. Tengok dia suruh nak taubat Tengok dia suruh nak semaya pelik sungguh. Dia tak kecek dah mana. Kecek pun kita. Raja agak semaya. Allah benda biasa yang kecek. Tetapi kebenaran itu adalah berada di akhlak, berada di perangai, berada di penampilan kita, bukan berada di kata-kata semata. Ni. Maka tak ada lah persembahan. Kita kata makhluk Allah Ta'ala apabila Tuhan kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah mencipta insan, satu manusia. Ataupun manusia ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Di dalam kejadian makhlukku, arah, syurga, nabi-nabi, malaikat, kau gapo dia, macam-macam makhluk aku, hak paling hebat sekali adalah makhluk dipanggil insan ataupun manusia. Maka di dalam manusia pula, Tuhan saring pula. Makhluk paling hebat manusia. Di dalam makhluk hak paling hebat ini, Tuhan tapih pula lantik nabi-nabi. Orang-orang hebat pada zaman dia, insan-insan yang terpilih. Maka dalam nabi-nabi pilih pula ulul azmi. Orang nabi-nabi yang banyak ujian. Dalam ulul azmi pilih pula nabi kita. Ana khiyarum min khiyarin qad kharajtu min nikahin. Aku ini adalah pilihan daripada pilihan yang seramai-ramai makhluk Allah dipanggil manusia. Akulah yang dipilih. Rumuh aku dipilih. Maka jadilah aku seorang. Katanya Nabi, qad kharajtu min nikahin. Bangsa aku, baka aku semua keluar melalui pernikahan, tidak melalui zina. Ayuh hamba dulu nikah juga. Biarlah zaman jahiliah kau. Tok dia pun nikah juga. Keturunan Nabi tak ada hak jenis baka, tak tahu alif ili alif jatuh. Sebab tu orang-orang kafir tak berani nak mencerca, nak mengkritik nasab Nabi, keturunan Nabi. Sebab apa? Sebab nasab dia jelas. Orang hebat saja. Sebab tu penting kita kena jaga keturunan kita. Kerana apa? Nabi sendiri pun nak melahirkan orang yang hebat, mesti baka dan keturunan dia juga orang hebat. Maka jadilah Nabi. Laqad khalaqnal insan, maka telah kami jadikan insan. Ada ulama menterjemahkan insan itu siapakah? Muhammad sebenarnya. Laqad khalaqnal insan, insan itu mufrad daripada kalimah annas. Annas jamak manusia. Insan seorang manusia. Maka kami menciptakan seorang manusia itu adalah sebaik-baik. Siapa dia kau seorang manusia itu? Tidak lain tidak bukan Nabi kita, nama dia Muhammad. Sempurna zahir dan batin dia. Dialah persembahan Allah Ta'ala kepada kita yang paling sempurna. Apa dia? Apa dah? Contoh yang paling baik tu, apa dah? Allah Ta'ala jadikan aku, contoh yang paling baik untuk kamu. Ni. Ahsanu taqwim. Ada orang tak boleh terima perkataan ini. Saya tak boleh terima. Saya tak jumpa lagi menyatakan Nabi semulia-mulia makhluk. Saya tak pernah jumpa lagi dalil Nabi semulia-mulia makhluk.
Dia tak perasan lagi dalam ayat Quran duduk sebut, duduk gapo. Apa awak tak iktiraf? Awak rasa awak ni nak sama dengan Nabi kau lagu mana? Awak rasa ada lagi manusia boleh litah Nabi kau lagu mana sebenarnya? Kita sebagai orang mukmin tidak akan terlitah di hati kita. Ada satu makhluk boleh melitah Nabi dari sudut kedudukan di sisi Tuhan. Dari sudut jasad dia, dari sudut perwatakan dia, dari sudut perangai dia, dari sudut makrifat dia, dari sudut iman dia, tak boleh lawan. Bahkan ulama kata, siapa dia berkata saya lebih hebat daripada Nabi, kafir. Gigi saya lebih putih daripada Nabi, kafir. Saya lebih semak sikit pada Nabi, kafir. Tengok. Bukan kata Nabi, binatang, Nabi pera pun kita tak boleh nak kiyah. Ulama kata. Kita kata kambing hak ambo pera lebih comel daripada kambing hak Nabi pera. Hak tu pun ulama kata boleh penuh akidah. Setiap perkataan yang nampak nak membandingkan Nabi, nak sama tarahkan Nabi, nak menjatuhkan Nabi, kafir hukum dia. Oh, besok nak. Oh, setara tu. Hak tu hak dok kita dok mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hak tu kita dok mengucap semacam. Maka kedudukan dia dah paling tinggi selepas Allah Taala tak ada. Maka nak berkenalan dengan Tuhan hendaklah kamu mengintai pintu Muhammad. Katanya orang sufi semua pintu kepada Allah ditutup kecuali pintu Muhammad. Maka tengoklah Muhammad dengan sejelas-jelasnya, kamu akan dapat melihat Tuhanmu dengan sejelas-jelasnya. Kita berharap Allah Ta'ala wi rezeki kepada pok kita boleh mimpi tak apa dah tengok Nabi. Barulah kita nampak setara mana dia. Selagi mana tak nampak supaya sahabat gak payah selalu kita nak kata Nabi ni tak bisa. Dia kata akal yang sempurna, yakni angka Nabi adalah merupakan asal. Sebab utama menyebabkan muncul akhlak-akhlak yang terpuji berasaskan akal bijak. Orang kalau mikir bijak, perangai juru selalu. Orang perangai tak juru ni otak tak berapa nak bijak lah mana. Pilihan tak berapa nak tepat. Tetapi orang yang bijak, akal dia tertik-terning selalu. Bijak menurut agama, bukan bijak menurut Amerika. Amerika kata A itu bijak, B itu bodoh, C itu kubel, E itu gerak sapuh. Dak, tu bahasa Amerika royak. Lepas tu Islam kata hak bijak di gapo? Bijak itu adalah buat taat Tuhan, itu bijak. Buat maksiat itu bodoh. Sekalipun dia orang besar, orang tinggi, orang mengaji tinggi, dapat profesor, dapat doktor, tetapi buat maksiat orang ni bodoh. Dia bijak kan? Siapa dia iktiraf dia bijak? Nabi kata seorang sahabat bertanya, orang bijak ni gapo ya Rasulullah? Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nabi kata orang-orang bijak ini adalah orang yang tidak dengar kata nafsu dia dan selalu beramal untuk kehidupan selepas daripada mati. Ini orang bijak. Sekalipun dia periksa boleh semacam, dia kerja noreh getah, dia kerja buat padi, tetapi dia perangai lagu ni, Nabi kata dia bijak. PhD, PMR, PMR lagi-lagi dah. PhD orang tak tengok dah. PMR kau orang tak tengok. Maka orang bodoh gapo dia pula? Nabi jawab ni. Hak ni ukuran yang kita boleh guna nak menentukan orang ni bijak ataupun tidak bijak. Amerika dia tak saya guna sipin ni. Sebab kalau guna sipin ni, dunia ni jadi aman, dunia ni jadi tentera, hidup ni dunia lagi duk bahagia dah, akhirat lagi-lagi bahagia. Maka katanya Nabi orang bodoh ni, wal ahmaku, dan orang yang bodoh itu orang yang mengikut hawa nafsu. Nafsu jahat dia lah, bukan nafsu mutmainnah hok jadi wali tu. Nafsu jahat dia, ikut nafsu jahat. Wa tamanna 'alallahil amani, tetapi Allah ngoyak dengan Tuhan banyak cerita yo. Dia tak aje semaya. Apabila orang tanya, oh Tuhan kan Maha Penyayang, Allahu Akbar. Khoyalan tu kuat, amalan nak ke syurga tak ada, amalan ke neraka penuh. Tetapi khoyalan dengan Tuhan, oh Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Penyayang. Nampak yang hamba tutup aurat tak tutup aurat lagu ni. Takut mati Islam, takut mati tutup aurat. Oh, kecek lagu ni, katanya Nabi bodoh wak kijok lagu ni. Hak tu sipih hak Nabi bui. Maka munculnya akhlak itu menurut akal yang sempurna. Jadi ada orang
akal setara ni, maka akhlak dia setara ni. Maka Nabi dengan akal dia yang sangat hebat, tentulah akhlak dia yang sangat hebat. Dan pemberian yang hebat-hebat, maka dengan akal inilah kita dapat mengambil kelebihan-kelebihan, perangai-perangai yang hebat-hebat, dan dapat menjauhkan kehinaan, perangai-perangai tak comel, kerana akal kita berfikir betul. Ya tak syarat tua, tak syarat muda. Ada orang tua dah, umur 80, 90, mikir tak betul lagi. Maka dia telah membodohkan diri dia kesian. Maka Nabi tak pernah menyeksa umat dia. Kalau mu jadi baik, mu masuk syurga. Sekalipun mu periksa boleh pun tak apa, katanya Nabi. Bijak itu tidak menyebabkan masuk syurga. Tetapi orang baik saja boleh masuk syurga. Bodoh itu tak menyebabkan masuk neraka. Tetapi jahat itu yang menyebabkan mu masuk neraka. Jadi kepintaran dan kebodohan ini kadang-kadang anugerah daripada Allah. Maka kalulah Allah Ta'ala melihat kepada kepintaran dan kebodohan, Allah nyanyo-nyolah orang bodoh. Pakai hamba ni jadi bahan api neraka lah. Dah hamba lahir, periksa pun dapat semacam. Ngaji Quran orang kata alih, kita gerak kat ni. Betul Orang kata alih pula gerak kat ni pula. Berapa kali nak alihnya orang kata urut alih, dia kata suruh alih tempat duduk pula, pelik sungguh. Lepas tu lagu tu nyanyi masuk neraka dia. Tak. Islam tak hina orang bodoh. Konsep hina orang bodoh ni muncul daripada pemikiran orang sesat. Kerana kebodohan ini ataupun rezeki akal ini adalah rezeki. Jangan hina orang sebagaimana orang comel dengan orang tak comel. Dia bukan nak muka tak comel, tetapi Allah Ta'ala beri rezeki kepada dia. Adakah semata-mata orang tu huduh masuk neraka? Oh nyanyo-nyo berat lagu tu. Maka tidak ada keadilan Allah. Yang adil sebenar, Tuhan kata aku cabar apa mu. Mu bijak, mu bodoh, mu comel, mu huduh, mu sakit, mu apa-apa bangsa, aku cabar saja. Mu jadi baik, aku buh dalam syurga. Mu jadi jahat, aku buh dalam neraka. Bakso gapo dia apa, mu comel setara mana, tu perjanji aku. Maka kita pun rasa adil. Semua bangsa rasa adil berlaku. Oh kemah. Hamba puas hati lagu ni. Sistem lagu ni hok hamba paling puas hati sekali. Ni. Nah, sebab apa? Sebab Nabi ini dipandu oleh wahyu. Dahlah akal dia tu bijak dah. Nyawi wahyu pula. Semua keputusan dia dipimpin oleh wahyu. Maka akal ini akan menyerahkan tuai dia kepada kumpulan-kumpulan kebaikan. Maka dengan sebab akal inilah manusia itu dapat memilih kebaikan, dapat memilih kelebihan. Nah, benda ni ada kelebihan, tak ada kelebihan. Hamba tak usah pilih. Apa? Akal hamba tak usah pilih.